وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita memanjatkan syukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui limpah kurnianya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan perintahnya, lebih-lebih lagi dalam bentuk kefarduan, dan mudah-mudahan mendapat taufik daripada Allah SWT untuk memperbanyakkan amal-amal nafil, iaitu amal solat sunat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan lebih-lebih lagi kita minta pada Allah agar dikekalkan taufik dan hidayah ke atas diri kita, sehinggalah kita kembali kepadanya dalam beramal ibadah dan dibangkitkan di akhirat nanti bersama para salihin, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita ini, marilah sama-sama kita memulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 46 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Pada menyatakan sifat cinta dunia memusnahkan masyarakat dan ketamadunan. Kalau kita tengok, memang orang yang mencintai dunia bukan dia merosakkan diri, tapi sebenarnya dia merosakkan kemanusiaan itu. Cuba tuan-tuan tengok orang rasuah. Rasuah ni kalau diamalkan lingkup tuan-tuan negara. Itu yang jadi kat negara jiran kita kemarin kan. Dulu Indonesia ni dengan Malaysia ni duit lebih kurang sama, tapi sebab ketamakan, kerakusan, hampir bankrupt. Itu yang jadi pada Greece negara Greece. Sekarang Greece di apa ni, dikeluarkan oleh Bank Dunia ialah sebagai negara yang bankrupt. Zimbabwe, Mozambik, negara yang bankrupt. Duit dia tuan, nilai 1 juta pun tak ada nilai. Saya pernah tengok dulu iklan duit 1 juta, dia tebal ni nak beli timun dia kan. Tak ada nilai. Pasal apa? Ketamakan, cinta dunia tadi. Sebab orang ni lah, orang bukan Islam kan, dia ni tidak ada guidance. Dia hanya memandang itu, aku esok pakai lah, esok mati juga, macam tu lah. Bagi dia tu mati tu last lah, tidak ada hari kebangkitan. Betul, orang kafir tu. Tapi kita tidak. Orang beriman lah, beriman pada hari kebangkitan. Apa yang kita usahakan di dunia itu, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Semua akan dihisap. Yang haram akan diazab, yang halal akan dihisap. Mana tak boleh lagi mana tuan-tuan. Kita alhamdulillah lah kan, kita memanglah insya-Allah tak makan rezeki yang haram. Halal pun kena hisap. Dari mana sumber mana kau dapat,
di mana dibelanjakan, kan? Ke mana jalannya, kena itu pun menggigil nak jawab, tuan. Itu halal. Haram azab lagi lah. Azab tak tahu apa malapetaka lagi Allah tu, kan? Maka Nabi kata apa? Haram ni, kalau kamu makan benda yang haram ini, api neraka layak untuk kamu. Di akhirat nanti api neraka akan menyambar pada zat dalam badan ada yang benda yang haram, itu yang akan menyambar. Fa'ayazabillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, walillahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha fatahliku kama halaka man kana qablakum. Ini yang jadi. Nabi kata, aku tidak takut kalau kamu, maksudnya aku tidak takut akan berlakunya syirik kepada kamu para sahabat, sebab tak mungkin sahabat berlaku syirik. Dan bahkan boleh katakan orang Arab ni yang Islam tak mungkin syirik. Kalau di Islam betul, walaupun dia buat maksiat dan sebagainya, tapi dia tak syirik. Dan Nabi SAW begitu, demi Allah bukanlah aku takut ke atas kalian bahawa kalian akan melakukan syirik setelahku, kerana keimanan yang dijamin para sahabat oleh Nabi SAW radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ni redha oleh Allah dan Allah redha atas mereka. Diredai Allah, redha atas mereka, dan mereka meredai Allah sebagai Tuhan dan agama Islam sebagai agama mereka. Maka tak mungkinlah sahabat-sahabat ni boleh berlaku syirik. Dan kita pun tahu kullu sahabatil udul, semua sahabat ni udul dalam perkara menyampaikan Islam. Dia tidak menipu. Tapi Nabi apa Nabi takutkan? Tetapi walakinna akhafu alaikum, tapi aku takut ke atas kamu antanafasu fiha, iaitu perkara yang kamu berlomba-lomba padanya. Fatahliku, akan menghancurkan kamu semua, kama seperti apa halaka yang telah hancur, yang telah menghancurkan man daripada siapa, kana qablakum, pada mereka yang orang yang sebelum kamu. Kalau kita tengok pun banyak, tengok tak payah jauh tuan-tuan, kerajaan-kerajaan dahulu kerana ketamakan, kerana mengejar pangkat dunia dan sebagainya, kerajaan tu hancur. Tamak sangat, kan? Apa yang jadi tuan-tuan? Dulu tengoklah bagaimana Melaka tewas tahun 1519. Betul tak? 1509. Lebih kurang lah 1509. Selepas 100 tahun pemerintahan, 1509 Portugis masuk, kan? Selama 100 tahun lebih, kerajaan Melaka ditubuhkan 1400 oleh para Memiswaram, tukar nama Iskandar Shah. Kemudian itu berlarut sampai 100 tahun lebih. 1100 lepas 150 tahun, kan? Betul tak? 1415 1000 tahun dah. Betul tak? 100 tahun dah. Selepas 100 tahun, mula-mula memang payah nak masuk, tuan-tuan. Payah nak masuk Melaka ni benteng kuat. Kita ni dalam filem-filem Melayu lah, kalau tuan-tuan tengok ada tombak, ada keris, kan? Sebenarnya itu senjata sampingan. Sahabat kami, ustaz apa tu, dia buat kajian bahawa orang Melayu dulu dia ada pistol, dia ada senapang, dia ada meriam. Power meriam. Kapal mereka tu lebih besar daripada kapal di Square Portugis tu. Tapi macam mana boleh jadi hancur? Macam mana kubu Melaka tu kuat tu? Macam mana boleh hancur? Kerana ada pengkhianat yang nakkan pangkat, nakkan harta dan sebagainya. Maka akhirnya membuka jalan pada Portugis. Orang tua-tua, tuan-tuan, dulu saya ingat Maulana di India tu, dia bagi satu bayan penerangan. Dia kata apa? Kalau kapak semata lah, mata kapak tu nak tombang pokok besar, kan? Pakai mata kapak je, tombang pokok besar, boleh, kan? Ambil mata kapak tu, tuan-tuan pergi kat pokok pedang, pokok kelapa, sudah lah, tak lepas dah, birat tangan ni.
Nak tak nak kena pergi ambil patahkan dahan pokok apa-apa, masuk ada bau tobeh. Nak bagi tu, kalaulah orang tu ada sebahagian saja daripada daripada pokok itu yang jadi pengkhianat pada kapak, sanang tobeh tuan. Ini semua pasal harta, pangkat. Dulu dalam satu kitab saya baca, tapi English saya tak lupa. Kisah Firaun. Firaun ni dahulu ni sebelum maksudnya sebelum datang Nabi Musa AS, beliau orang yang mana rajin bersedekah, rajin membuat bantu orang dan sebagainya. Memang ada, maksudnya dia buat untuk rakyat, tapi kerana ada kepentingan diri dan juga dihasut oleh Haman, oleh bendahara dia, oleh menteri dia, akhirnya dia sesat. Begitu juga dalam kisah pemerintahan Delhi dulu, pemerintahan kerajaan Islam Delhi dulu, yang diperintah Sultan Aurangzeb, bapa dia Shah Jahan, datuk dia ialah Sultan Jalaluddin Akbar. Kerana ada dua orang ulama daripada kalangan itu, kerana inginkan harta dan pangkat, menjaga standard dia, apabila raja tadi minta fatwa untuk kahwin bukan Islam, maka kahwin Hindu, maka ulama tadi kerana risau akan pangkatnya dan sebagainya, maka dia pun mengeluarkan fatwa boleh kahwin Hindu. Maka raja tadi kahwin dengan orang Hindu. Dua-dua tu ulama, bukan orang sembarang tu, penasihat raja, tapi sebab inginkan pangkat dan harta distabilkan, dipelihara, akhirnya menjadi ulama ulama yang jahat. Jadilah agama din ilahi. Jadi agama din ilahi tuan. Di situ ada banyaklah India, agama Bahai, agama Sikh, Guru Nanak tu semua Islam dulu. Tapi kerana ada lagi agama Qadiani kan, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Tapi kerana ada sifat nakkan pengikut dan sebagainya, akhirnya dia merosakkan agama untuk kepentingan diri masing-masing. Akhirnya orang tak menyembah Allah, orang sembah diri dia sendiri. Fa'iyadzabillah. Ini memang Nabi kata begitu, demikian. Takut benda nak berlumba-lumba, nak apa, nak dapatkan reto, nak dapatkan pangkat, nak dapatkan macam-macam. Dan Nabi kata apa? Fitnah paling awal selepas kewafatan aku ialah kamu akan kenyang. Kenyang itu fitnah. Nabi takut. Kita kan tak payah cerita rumah tunggu kursus sudah lah kan, datuk tahu lah kan. Kursus paling kurang pun satu hari 6 kali makan. Pagi pukul 10 lagi tengah lain, pukul 12 lain, pukul 3-4 kan lain, makan malam lain, supper lain macam-macam tuan. Dah berapa kali dah kan. Itu yang akan datang. Jadi sebab kita dah belajar training kenyang-kenyang, bila lapar tak dapat tahan. Itu yang terpaksa ambil hak orang. Tengok orang senang sikit dah berah biji mata dah. Ini sifat orang-orang yang masalah dia dengan Allah tu terlampau tinggi. Dia lupakan Allah. Dan malangnya tuan, kebanyakan orang begini berlaku pada orang macam kita kan. Dia pergi semayang, dia pergi berumrah berkali. Itu yang ujian paling besar. Orang lain tu lain cerita lah, pasal dia kurang didikan agama. Yang kita ni kan, tanah orang dah gazet atas tanah madrasah pun, orang lain dalam tu juga sailang ambil tanah tu, duit tu habis macam cerita tuan kan. Tanah, ada kawan saya madrasah, baik madrasah, orang tu nak bagi tanah kat madrasah kawan saya ni, sudahnya ada orang dalam juga, tiba-tiba jumpa orang tu minta tanah dengan duit sekali, dia sailang. Jadi tu penuh duit tadi dah dia ambil tanah tu pun dia ambil sekali. Itu yang berlaku kan. Tapi bukan nak cerita aib ataupun tidak, tapi inilah yang realiti berlaku. Kalau pada orang awam tu macam biasa lah kan, rampas syarikat lah, rampas negara lah, itu biasa. Ini orang agama sailang orang agama ni kan. Padahal niat sama juga, nak buat madrasah, nak buat sekian, tapi tak tahulah apa benda dia cari kan. Siapa tahu-tahulah kan cerita kan. Itulah yang berlaku.
Dan riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinna akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man tanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakhum haddatsan ahlakatuhum haddasana. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takut atas kalian, tetapi apa yang aku paling takut atas kalian ialah dibentangkan dunia ke atas kalian sebagaimana dibentangkan atas umat-umat sebelum kamu, lalu kalian berlumba-lumba untuk mendapatkannya, ini dunia, sebagaimana mereka berlumba-lumba mendapatkannya, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala, tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak cerita orang dahulu. Betul tak? Dalam banyak cerita dari orang dahulu, banyak sejarah-sejarah Allah cerita. Supaya apa? Supaya jadi pedoman. Orang ni, kaum Lut hancur kerana apa? Kerana ketamakan nafsu gila pada bangsa sejenis. Akhirnya kena penyakit, Allah hancurkan. Berlaku Nabi Saleh, habis semua ketamakan kerana kerakusan. Begitu juga kaum-kaum yang lain, Firaun, Namrud, Haman, Qarun, berlaku semua pasal tamak. Tamak bahaya, tuan. Tamak pada beramal tak apa, dia tamak pada perkara yang dunia. Dunia ni bukan untuk dicintai. Dunia ni untuk jambatan lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nak pergi ni, nak pergi jambatan daripada pulau A nak pergi pulau B, mana ada orang buat perhiasan kat jambatan tu? Dia buat ni lah, tu lah, rumah godang lah, rumah, tak ada. Pasal jambatan tu nak lalu je. Dunia ni jambatan akhirat. Dunia ni adalah jambatan akhirat, tompek lalu saja. Bukan tompek nak berdiam lama. Mana ada buat berdiam lama, tuan? Saya buat rumah atas jambatan tu. Pernah dengar tak? Merepek. Begitu lah orang buat dunia atas jambatan. Pelik lah. Ini ialah dia sedang mencintai satu jalan, padahal jalan tu pasti dia akan tinggalkan. Macam satu lagi, selalu perumpamaan, tengok tandas dalam rumah. Memanglah kita buat tandas dalam rumah, tapi tandas tu bukan maksud mana ada saya mencintai tandas saya lebih daripada bilik saya sendiri. Mana ada, tuan. Tandas tu untuk Allah ajat buang-buang tu keluar lah, tak boleh lama, tuan, sakit hidung, gila cakap nanti. Jadi sebagaimana bentangkan atas umat kalian, umat sebelum kalian, lalu kalian juga berlumba-lumba. Dulu kecil-kecil kita tengok pun pelik juga kan? Tapi bila dah besar ni, tengok orang lagi pelik kan. Dia masalah, tuan, dengan orang lain satu hal, dia dengan adik-beradik pun lain hal juga kan. Lepas mak ayah mati baru nampak belang masing-masing kan. Saya ni dah, saya tu tahu dia dah tukar nama. Rupa ada satu kawan saya tu, dia tanya saya, Ustaz, saya ni tak tahu cerita lah, Ustaz. Belum meninggal, akak saya ni rupanya pernah bawa mak pergi pejabat tanah, tukar semua nama tanah nama dia. Sudah bila meninggal ni, kita pun tanyalah akak-akak kita kan, mak tak ada tinggal apa sebagai kenangan-kenangan gitu. Tak ada, semua mak dah bagi aku. Macam mana mak boleh bagi kau pula? Tak ada bincang-bincang adik-adik pun, mak pun tak cakap, tak apa, ni pesan aku dengan mak kata. Kadang-kadang kita tanya saya, macam mana tu Ustaz orang tu? Kata sabar je lah, kata kat dunia dia buat je tak apalah. Kalau dia berniat untuk memelihara harta mak ayah tu dengan baik, tak apalah. Dengan niat untuk merosakkan hubungan adik-beradik, dia jawab sendiri Tuhan. Sebab adik-beradik lain pun fikir juga kan? Ada yang jaga mak, ada yang jaga mak dia. Yang jaga mak tu tak dapat apa. Yang mak, yang anak ni 3 bulan 4 bulan tengok dapat semua. Itu yang jadi kadang bila jadi macam tu, kita adik-beradik tak ramai, beradup lagi lain tak ramai. Ayah tak datang pasal muka,
kan, penuhi kenara tak datang. Padahal sepatutnya bila mak ayah dah tak ada, kita kena jaga hubungan kita dengan adik-beradik kita. Betul tak? Patut kita lah silaturahim apa ni, apa maksudnya bersatu padu. Ini tidak berlaku. Pasal nak berebut tanah kangkang korong kan. Bukan buat mati pun, besok situ je akan tertanam. Sudah nanti adik-beradik dah berpisah, sepupu ipar dua dah tak kenal dah. Sepupu dengan sepupu tak kenal. Pasal apa? Kisah dulu punya kisah, bukan benda tak pernah jadi. Kita pun pernah tengok, habis tanah dia habis, sudah tanah pun dah habis, dah tak ada pun lah. Semua dah habis tanah, tapi bergaduh lagi. Tanah dah habis lah, duit pun dah habis, tapi masih bergaduh lagi. Besok mati seorang tak datang, meninggal tak apa lah, elok dah meninggal. Orang akan jadi dendam pasal dunia. Tapi orang reda lah, yang tak reda tu yang masalah. Rasulullah SAW pun bersabda lagi, inni mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatir terjadi pada kalian sepeninggalanku adalah apabila dia dibukakan kalian keindahan dunia, segala perhiasannya, wa zinatiha. Bila Nabi SAW tu Isra' Mi'raj kan, bila Nabi di Isra' dan bila Nabi Mi'raj, bila Nabi Mi'raj, ada satu orang perempuan tua yang memakai segala perhiasan mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah. Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, jangan pedulikan dia, tinggal. Maka Rasulullah orang tanya, wahai Jibril, siapa orang tu? Itulah dunia. Dunia tu dah tua lah, tapi masih padanya itu ada perhiasan. Tuan-tuan bayang orang perempuan tua pakai perhiasan, penuh meh kolam. Macam mana orang dah umur dah 90 tahun dah kerepot dah, bayang dia pakai tu, dah tak lawa tuan-tuan kan, dah tak cantik, dah tak. Dan kita fikir balik, acalah cik ni ada tua-tua pun nak pakai ke? Kita pun tengok pun pelik kan? Tapi itulah dunia. Dunia ni dah tua lah, tapi kita masih lagi nak dunia, nak bahagian kita, nak akan mencari dunia, nak pangkat, nakkan diri disanjungi, nakkan kita ni didengar. Satu dalam kita bermasyarakat ni, kita paling takut sekali ialah merasa diri ni merasa diri diperlukan. Merasa diri diperlukan tu ujub sebenarnya. Saya kalau tak ada orang tak berjalan semua ni, tu ujub lah tu. Besok kalau kau mati, cuba cakap malaikat, tak boleh malaikat kau mati dengan dia ni, orang lain perlukan dia ni. Tak cakap berkabar malaikat peduli apa kan? Pasal kita ni ada ke tak ada sama tuan-tuan. Besok kita mati, besok orang lain ganti tempat kita. Kalau kita ni pengarah, kita mati, orang lain naik pengarah. Dulu kita beli rumah sekian rumah, kita mati, kita dikeluarkan, orang lain pula masuk. Itulah kehidupan dunia. Jadi jangan rasa diri sangat tu diperlukan sangatlah. Kita yang memerlukan kepada kehidupan akhirat, kita yang memerlukan pada kebaikan, bukan kebaikan tu perlukan kita. Begitu juga dalam adab kita beribadah pada Allah, lebih-lebih dalam sedekah, lebih-lebih dalam sedekah. Pasal kita ni kadang-kadang bersedekah, kita beranggapan orang tu memerlukan kita. Pasal orang ni perlu kita tolong dia. Bukan. Adab dalam bersedekah ialah apa? Kita yang memerlukan orang tu untuk sempurnakan ibadah kita sedekah tadi. Kalau tak ada orang miskin, tak ada orang susah, macam mana nak menyempurnakan zakat kita? Macam mana nak menyempurnakan sedekah kita? Kita lah yang kena berhajat pada sedekah, bukan sedekah yang berhajat pada kita. Kita nak ngulur RM10 dengan niat kita, aku berhajat untuk sedekah, untuk sempurnakan RM10 saya ni. Bukan kita tu, kau ambil RM10 dah, kau tahu kau susah ni. Bukan. Salah. Tak ada adab dengan Tuhan macam tu kan? Kita lah yang kalau tak ada semua orang kaya nak sedekah macam tu, tak kan? Tak ada orang tiba zakat, tak layak tiba zakat. Poning pula kita nak bayar zakat kita ni, nak menghalalkan harta kita ni, macam mana?
Sebab tu bila ada orang susah, bila ada asnaf, kita muliakan dia. Cari. Betul, zaman sahabat Nabi SAW ni, mereka cari asnaf. Cari asnaf. Tak ada, baru dia serah pada Baitul Mal. Baitul Mal yang akan uruskan. Dewasa sekarang ni memang macam itulah. Kita pun tak mampu nak kenal pasti siapa orang yang layak menerima zakat. Turis sorah pada zakat saja. Turis zakah sampai sorahkan zakat ke, harta ke, nak bayar fidyah, turis pada pusat zakat. Mereka lebih tahu orang ni sekian layak tak layak, ni orang layak terima atau tidak. Kadang-kadang kita bayar zakat ni pada orang yang kita tengok, dan kalau tuan-tuan rasa dia tu layak terima sedekah, layaklah. Dan orang yang paling bagus kita sedekah ialah apa? Orang fakir, orang miskin yang kuat beribadah. Anak ramai, dia orang bagus, memang dia kuat ibadah, tu utamakan tu. Kalau tuan-tuan aula je lah, dan paling bagus kita tengok daripada kalangan ahli keluarga kita. Sebab ni orang tanya soalan, Ustaz boleh tak mak ayah yang kaya beri zakat pada anak-anak yang miskin? Jawapannya boleh. Sebab dia zakat kan, besar lah. Kalau anak kecil-kecil tak kira lagi, sebab dia masih tanggungan. Jadi anak yang dah godam umur 30 tahun, ada keluarga tapi hidup, ada anak sakit pula dalam tu, dia kena jaga, dia memang pendapatan tak cukup, maka boleh bayar zakat? Boleh. Tapi bagus minta nasihat jabatan dulu, tanya berapa kelayakan dia dapat. Dan juga Rasulullah SAW pun bersabda lagi, dah baca tadi, kaum-kaum terdahulu binasa kerana mengutamakan sudut kebendaan dan material berbanding keimanan dan hari akhirat. Kita begini juga di dalam pada kita sekarang itu selalu kalau tuan-tuan pergi ikut jemaah-jemaah dakwah, aku selalu agama ni letak di atas kepala, dunia ni dijinjing. Kalau rasa dunia agama ni nak gobah ke, nak goyang, lepaskan dunia ni, betulkan akhirat dulu, baru ambil dunia balik jalan. Ini terbalik, dunia atas kepala, dijinjing tu ialah agama. Bila goyang sikit dunia, dia campak tinggal agama, dia betulkan dunia dulu. Itu salah. Sepatutnya apa masalah, agama kena betulkan dulu. Bila kita berhadapan dengan duit besok, macam mana kita nak berhadapan? Nak berhadapan dengan hawa nafsu pun, nak berhadapan dengan agama. Kadang-kadang duit dah ada awak tangan, merah macam mata tuan. Duit ni Syekh, Ustaz ni untuk Ustaz, untuk madrasah sekian. Kita pun dapat duit, merah macam mata ni. Kalau saya ambil ni, bukan orang tahu pun, kat situ dah main dah dunia dengan agama. Kalau ikut perintah Allah, ini tak boleh ni, saya kena sorah. Sorah pada madrasah, biar madrasah buat urusan. Ni Ustaz saya sekian, saya dah dapat kutip sekian. Kalau madrasah kata ada amil, dia lantik sebagai amil dan dapat ujrah, dapat upah, ambil sedikit upah, tak ada masalah. Kalau tak kata, jangan diambil. Antara kojo menjaga dengan kodai, kodai menjaga dengan solat. Bila datang solat, apa nak buat? Kita lah suruh Tuhan faham kita nak apa, Tuhan faham saya menjaga. Yalah, kau dah menjaga pukul 8 pagi, jadi pukul 1 berapa jam kau menjaga? Berhentilah kejap, pergilah semayang, rehatlah kat diri kau dulu. Selalu kita tak pernah anggap, kita tak rasakan semayang ni reward untuk kita. Faham tak? Sebab kita buat solat ni, kita fikir untuk ni lepaskan diri kita daripada perkara usah. Kalau tak baik kan dosa besar, baik saya buat macam tu. Dia tak nak buat tu kerana ganjaran untuk diri dia sebagai hamba Allah. Ada peluang untuk berdoa dan bermunajat pada Allah. Dia tak fikir tu, dia tak nampak tu. Orang selalu semayang, pasal tu lepas semayang, dia wirid tak ada, doa tak ada, dia bom terobjun tak kata jalan. Pasal dia tak menikmati hubungan dengan Allah. Dia tidak menikmati hubungan berbicara dengan Allah dalam doa dia. Dia lepas semayang, habis tinggal. Pasal dia ingat semayang ni ialah nak lepaskan tanggungjawab saja. Itu semayang budak-budak, tuan-tuan. Itu semayang budak-budak. Kita dah tua ni tak macam tu patutnya. Lepas semayang fardu, semayang sunat, doa kita panjang-panjang.
Jangan doa sembahyang fardu panjang-panjang kan. Doa sembahyang sunat panjang. Sembahyang tahajud, mohon lapangkan masa untuk Tuhan. Berapa banyak di pandangan kita ni melapangkan masa untuk Allah? Ada tak benda kita cari masa khas untuk Allah? Memanglah sembahyang semua khas untuk Allah, tapi ada tak satu masa yang kita boleh concentrate? Ya Allah, ni tak ada ni, memang untuk Allah. Baik, belajar untuk Allah, sembahyang Allahu Akbar. Dalam sembahyang tu boleh mengalirkan air mata. Ya Allah, banyaklah dosa aku ini, ya Allah, kan? Dapat sembahyang ni, jadikanlah sembahyang aku ni diterima oleh Engkau, ya Allah. Doa, ya Allah, aku tahu amalan aku ni tak seberapa, ya Tuhan, kan? Tak ada hebat sangat, tapi Kau tahu aku ni mencintai Engkau, kan? Doa lah. Dia tak ada masa untuk Allah, tapi untuk selain Allah kita ada masa. Selain Allah kita ada masa, tak ada masalah. Kita boleh bagi masa, kan? Kita boleh bagi masa. Dalam apa ni? Dalam apa? Kitab Fadail A'mal, Muhammad Zakaria bawa satu kisah berkenaan dengan suhuf-suhuf. Satu orang sahabat tanya, wahai Rasulullah, suhuf-suhuf tu selalunya ayat ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Maka Rasulullah kata suhuf-suhuf ni banyak berkaitan dengan nasihat-nasihat daripada Allah. Contohnya ialah kamu apabila mendapat suatu surat daripada temanmu dalam perjalanan, maka kamu akan berhenti dan kamu akan baca di bawah pokok yang rindang, dan kamu akan baca 2-3 kali, kerana rasa dihargai oleh teman kamu. Tetapi bagaimana hubungan kau dengan aku? Untuk surat teman ni surat, kawan ni surat, mesej kita boleh baca, kan? Maksud bagi itu cerita tu lah, WhatsApp kita boleh baca. Tapi zikir nama Allah 33 kali sampai semayang, itu pun laju baca. Copek nak habis doa, kan imam baca doa panjang sikit dah ngoloh-ngoloh lah. Dia tak belajar agama, kata doa sikit je sudah. Zikir nak copek habis. Selawat Allahumma salli wa sallim. Dia tak sebut. Sebutlah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia copek habis. Sebenarnya dia mengajar habis, dia bukan mengajar fadilat. La ilaha illallah, la ilaha, ya tip semua tip tu kan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebutlah. Dia tip memanglah laju benar tu kan. Tapi tak ada konsentrasi. Adakah itu amalan nak bawa kepada Tuhan? Nak buat. Nanti Tuhan tanya, yang kau laju-laju zikir tu kau nak pergi mana? Nak pergi mana kan? Sibuk sangat kau ni kata. Bosan mana gaji kau sampai sebut nama aku pun mayalah kadar kan? Besar kau gaji kau, besar kau pangkat kau. Sepatutnya soalan tu tak datang, tuan-tuan. Persoalan sekali lah Allah itu je. Macam mana nak puaskan Allah? Bagaimana kita nak merasakan Allah itu sebagai Tuhan? Bagaimana kita nak merasakan kita ni sebagai hamba? Hari ni kita anggap Allah Ta'ala saja yang nak faham perasaan kita. Biar tak apa, Tuhan faham. Habis Allah siapa nak faham? Siapa yang nak faham Allah? Apa yang Allah nak? Tapi masih baik pada kita. Kita lupa Allah Ta'ala. Malaikat ni joki dia, ini tambah lagi, bagi sehat lagi, mudah bagi semayang lagi, mudah, tapi lupa. Dah pakai piah, dah pakai telokong, dah pakai prodal semua, tapi lupa orang Tuhan lagi, kan? Kita yang mengingat Allah Ta'ala tu masa kita perlu saja sebenarnya, kan? Kita ingat Allah Ta'ala ni on off, itu ya. Ada time susah pun ada, time tak ada, time senang off. Bukan, Allah ni sentiasa dalam hati, kena ada dalam hati perasaan kita. Kenapa kita kena ada perasaan ada pada Allah? Kerana kena rasa Allah tu wujud dalam hati kita. Itu panggil perasaan. Paling kurang pun kalau kita buat dosa, rasa bersalah lah. Dan bila kita buat amal kebaikan, rasa syukur. Itu pun tak ada. Buat baik pun tak rasa syukur. Siapa rasa syukur
syukur dengan Allah? Siapa rasa syukur? Ya Allah, Kau pilih juga aku semayang, ya Allah, terima kasih lah banyak, ya Allah. Pernah tak jangan tu? Lambek solat terasa, Allah, hai, apalah dosa aku ni, Allah, sampai lambek bona nak ingat Kau, ya Allah. Apa kau buat ini, ya Allah? Kenapa saudara-saudara subuh dah pukul 8, ya Allah, istighfar banyak, menangis, ya Allah, kenapa lah kau tak pilih? Apa dosa aku, ya Allah, sampai tak terpilih aku sembahyang subuh berjemaah pagi tadi? Pernah tak kita fikir, tuan? Kalau kita tak boleh ni, tuan, bukan masalah di masjid. Masalah tu bukan datang daripada rumah, masalah tu daripada diri kita sendiri. Apa kita nak jadi, tuan? Kalau kita hanya amalan macam ni, inikah amalan yang kita nak bangun depan Tuhan besok? Nak jawab. Kenapa kita takut mati, tuan? Kerana ini, kita tahu kualiti amal kita ni tak sampai ke piawaian yang Allah hendak. Pasal tu bila mati kita dah takut, dah gelisah, dah kusah. Bila napeh dah, dah rasa panjang, apa sosak napeh ni dah goyang dah, pasal kita takut nak mati. Dunia ni mengikat kita ni, pegang kita takut nak mati. Untuk hal dunia kita sanggup beri konsentrasi, pergi kursus bagaimana memantapkan perniagaan anda. Kita pergi berapa bayar? Kira bayar tak apa, lebih ni saya bayar, jadi perniagaan saya mantap. Tapi akhirat kita kursus smart solat, ini budak-budak boleh lah. Dia tak nampak diri dia budak tu. Kursus talaqi Al-Quran, perbaiki tajwid anda. Ini budak-budak boleh lah, saya ni sibuk. Itu alasan kita. Padahal kita pun tahu larau tajwid kita. Kita tahu kita punya kelemahan. Bila ada kursus jenazah, itu biarlah masjid itu badan khairat kematian dah baik. Kau lah kau nak pergi. Besok baru kau tahu begini semayang jenazah ini, dan besok kau mandikan dan macam ni. Tak ada kau nak pergi. Pasal kita dunia tu terlampau kuat, warna terasa dunia tu lebih penting. Akhirnya kita meninggalkan Allah. Sedangkan Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tengok yang kita ini yang kau cari, kan? Besok kau akan mati, kau akan tinggalkan dunia ni. Sama ada kau suka ataupun tidak, kau siap sedia ataupun tidak, pasti maut akan ambil kau. Pasti maut akan kejar kau, kan? Walaupun dalam benteng yang kukuh. Pergilah mana? Nak pergi lagi mana? Kisah Nabi Sulaiman AS, kan? Satu orang malaikat maut, Allah Ta'ala perintahkan maut, ini malaikat ambil nyawa orang ni. Kat mana, ya Allah? Ambil nyawa kat pulau sekian. Pergi survey lu. Pergi survey lu. Kau nak buat kerja lu, riki-riki lu, kan? Oh, ini orang ni. Tapi daripada tempat Nabi Sulaiman ni nak pergi ke pulau ni punya jauh. Macam mana orang ni besok aku nak ambil nyawa dia ni? Dia pun pandang. Malaikat maut tu pandang. Dia pun dah perasan. Asal orang ni pandang dia ni. Sebab malaikat maut tadi pandang tadi tu dua keadaan. Satu, renungan untuk bagi tahu ajal dekat. Satu lagi mungkin dia fikir, macam mana aku nak ambil nyawa orang ni? Allah perintahkan ambil pulau tu, dia duduk kat sini. Jadi orang tadi jumpa menghadap dengan Nabi Sulaiman AS, kata, tuanku, ni orang ni pandang saya ni macam mana, apa dia nak apa pada saya ni? Nabi Sulaiman dia Nabi kan, mesti dia tu, itu malaikat maut tu nak ambil nyawa kau ni. Wahai tuanku, macam mana ni aku nak lari dia? Maka Nabi Sulaiman kata, ambil permaidani ni, ambil terbang ke pulau tu. Sampai pulau tu tak senyum malaikat, patutlah ini situ. Kau nak lagi mana? Nak lagi mana, tuan? Dunia ni tak boleh lagi, kan? Tu ada satu apa tu? Ada satu lagu tu kan, kerana IKIM FM keluar lepas semayang kan, mati tu tajuk lagu dia, mati tak bisa engkau lari, kan? Tak lagi mana? Siapa boleh lagi? Hati belajar ilmu kebal tu, menuntut ilmu salah, nak hidup kekal abadi. Jadi setan kata saya kekal je lah. Setan pun kiamat mati, kan? Dia memang nyawa dia panjang, iblis memang nyawa dia panjang, tapi kiamat mati dia pun mati juga.
kan? Israfil pun mati kat macam mana? Malaikat maut dia cabut nyawa pun mati, kau macam mana kira? Kan? Tak boleh, dia kekal Allah. Wa yabqahu wajhu rabbika kullu man 'alaiha fan, Allah kata. Seluruh segala sesuatu pasti kan mati. Wa yabqa, yang kekal adalah zat Allah. Kita jangan mimpi dia kekal. Jangan mimpi dia kekal, tuan. Pasti mati. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah yang maha gagah, yang maha aziz. Apa Al-Aziz? Nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz tu ialah yang maha gagah, yang maha perkasa. Kata lain, yang takkan pernah dikalahkan. Takkan pernah oleh Allah. Kita pula nak mengalahkan Tuhan. Kan, nak cabar, nak hidup lama. Apa kalau orang itu hidup lama tu, ya Allah bagilah umur panjang. Okeylah, umur kita 100 tahun lah. Kan? Kat mana 100 tahun, tuan-tuan? Kat atas kata santai je. Orang pun ya Allah matikan dah cepet orang ni. Kan? Takkan dia nak batu pimple banyak kau jual lain ni, Tuhan, kan? Kita minta dia cepatlah jalan. Pasal apa? Menyusahkan orang. Kan? Akhirnya kalau umur dah tua, apa lagi nikmat dunia dia dapat? Tak ada dah. Nikmat ibadat pun tak sempurna. Kan? Saya terbuang besar, terbuang yang kecil dalam paper, dia tak boleh buat apa, kawal dia punya sandal dia dah loose. Kan? Sandal pipe dia tu dah hancur dah. Kan? Dah tak boleh grip, tak boleh spare part, tak ada dah, tuan. Kan? Betul tak? Orang dah umur dah banyak, kan? Orang kalau meninggal pun tak payah tokan perut, tokan sikit keluar. Commutation dia dah habis dah, kan? Kemut dia tak ada dah, keluar habis. Tak ada apa, tuan. Itu yang kita nak. Baik kita jadi mencari kehidupan yang kekal abadi. Ingat Allah, zikir tilawah kita, solat sunat kita. Dunia ni sedekah. Dunia tengah sehat ni yang hibah diterima, wakaf diterima, infak diterima. Besok dah tak dapat dah, tuan. Nama macam tu. Nak sedekah, tak boleh. Kau ingat kau boleh keluar berapa persen saja, lain semua waris punya. Dia hidup lagi. Ya, betul, dia hidup. Dia boleh sedekah lah, tapi hanya 30% saja. Yang lebih tu semua harta waris, standby lah. Kan macam kita Ali bapa cerita pun tiga Abdul tu kan. Tiga Abdul tu, bapak dia dah masuk dalam tu. Kanda yang pertama Abdul Wahab, Abdul Wahib. Dah tanya dah, kira dah macam mana ni. Memang itu dah realiti. Itu semua kita punya wajah, tuan-tuan. Pirambi cerita tu kau lah tu. Jangan cerita tu nampak macam kelakar, kan? Pasal itulah kita, kan? Yang bila ada orang macam Abdul Wahab cerita, kau tak payah dah cerita, kan? Orang yang Abdul Wahab ni, bila ustaz-ustaz yang torang dan sebagainya, apa dah, ustaz tak faham. Pasal ustaz tu nak beritahu, sabarlah dulu, uruskanlah hak ayah kau dulu, kan? Ayah kau sakit, selesaikan dah selesai ayah kau, baru kau cerita adik-adik faraid dan sebagainya. Ini tidak, bapak dah sombong dah, tiup lilin tu dia pun jalan, kan? Tiup lilin jangan bergaduh tu, Allah, kan? Allah ubah. Jangan, sudah, jangan bergaduh. Allah dah. Itu yang jadi kat kita, berebut dunia, tuan. Bapak hidup lagi dah kio-kio dah, kan? Jadi hati-hati, tuan. Dunia ni jorek. Dia kata dunia itu adalah bangkai yang mengejarnya anjing. Itu yang senang. Dunia ni adalah bangkai. Maka akhirnya punca tetap keduniaan lalu. Dengan sebab itulah mereka mendustakan sebagian para rasul yang diutuskan kepada mereka kerana ketamakan dunia tadi, hanya kerana tenggelam dengan arus duniawi. Allah Ta'ala mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Alam yarakam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaikum midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, iaitu dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, maksudnya kepandaian, kehebatan. Saya sebelum ni saya nak cerita pasal Atlantis, The Lost World Atlantis. Dengar kan? Sebab The Lost World Atlantis ni pernah dikatakan oleh Plato. Dulu ada satu tempat, Plato ni setengah ulama mengatakan dia lah Luqmanul Hakim dalam Quran, tapi itu khilaf lah. Dia kata bahawa Sokrates pernah kata dengan dia bahawa dulu kat dunia ni ada satu tempat dipanggil Atlantis, tapi telah dihancurkan oleh Allah kerana kemaksiatan yang mereka lakukan. Lalu orang tanya kepada Sokrates, apa yang hebat pada umat Atlantis tu? Dia kata orang Atlantis tu ialah boleh menggunakan kenderaan yang terbang di udara. Bayangkan. Dan dia boleh tahu bilakah tanamannya itu akan keluar buah. Bila gugur buah-buah tersebut terus masuk dalam dia punya saung buah tu je. Habis. Maka orang tanya, tempat tu di mana? Tempat tu aku tak tahu, tapi kalau kamu nak cari tempat tu, Sokrates kata beritahu, tempat itu ialah yang banyak pokok pisang dan makanan padi. Makanan utamanya pisang dan padi. Cari lah tempat tu. Pokok banyak pisang dan banyak pulau-pulau. Banyak pulau-pulau. Setengah ulama mu'arikh kata di Nusantara. Dia dulu pernah ditenggelami. Dulu Nusantara dia panggil Nusa Antara. Itulah nama orang Nusantara panggil, tapi orang luar panggil Atlantis. Dan juga dulu Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia semua ni satu negara besar, dipanggil Pentas Sunda, besar luas, tapi kerana berlaku berlaku penenggelaman, akhirnya banyak negara yang tenggelam lah. Pendengar kan Pentas Sunda kan, tu pernah tenggelam besar tu, tapi kerana keangkuhan mereka pada Allah hancurkan mereka, fa'ayazubillah. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami mereka kerana dosa maksiat mereka sendiri, daripada tangan-tangan mereka sendiri, mereka yang buat maksiat ini, maka Allah Ta'ala turunkan balak. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Lepas Allah hancurkan mereka, Allah cipta lain pula, supaya pun orang lain tadi ambil iktibar. Tapi kalau dia ambil iktibar, dia untung lah. Kalau tak ambil iktibar pun sama guyub juga, macam orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti sambung balik pada Jumaat yang akan datang. Ada soalan kan? Bermuda triangle. Wallah ta'ala alam. Tapi saya banyak baca pun Bermuda triangle ni pulau-pulau lah. Pulau-pulau di pertengahan Amerika Utara dan Amerika Selatan, di Bahamas, Bahamas dengan satu lagi saya lupa pulau tu. Wallah ta'ala alam, apa kejadian pelik yang berlaku itu banyak diceritakan lah, tapi sumber mesti tak sahih lagi. Sampai teori saja. Tapi orang masih lagi pergi Bahamas tu main surfing lagi kan, main surf. Itu tak tahulah apa cerita. Hilang mana-mana hilang. Yang biasa boleh 320 pun hilang, tak jumpa kan. Tak ada pun Bermuda triangle kan. Tapi ialah tu Allah Ta'ala punya rahsia lah, kita pun tak tahu kan. Orang-orang yang dalam mesej kosong tu tak mau cerita. Yang tahu cerita Allah je. Allah je tahu. Macam Indonesia ni jadinya
Mungkin boleh jadi. Sebab kalau dalam bahasa Indo kan, Indo ni ialah satu bangsa. Indo ni bangsa. Nesia ni lah pulau Indo. Nesia. Jadi Indonesia, Nesia pulau kecil. Kalau pulau lagi kecil dia panggil Micronesia. Ada satu negara dia panggil negara Micronesia. Micronesia ni dia duduk kat utara Filipin, di antara laut Cina Selatan dengan laut Pasifik. Dia tengah-tengah Micronesia. Indo ni lebih rujuk pada bangsa mungkin pada agama, mungkin juga pasal dulu agama Hindu di Nusantara lebih hebat daripada Hindu yang ada di negeri sana, negeri India. Pasal tu kalau kita tengok sejarah Hindu kan dia bawa oleh seorang tokoh kan, tokoh Hindu, dia panggil apa? Siapa ingat? Gautama Siddhartha. Boleh tak? Siddhartha ni dia ni anak raja yang keluar, kemudian dia mendapat wahyu kan. Dia kata dapat wahyu, maka dia bawa agama, dia panggil agama Hindu Buddha. Jadi mungkin saja dia ni, mungkinlah, kita tak kata qat'i putus tidak, mungkin saja di zaman dia tu nabi. Sebab dalam kitab-kitab mereka dia cerita pasal Nabi Muhammad, dia tanya ada syurga dan neraka. Sebab syurga dan neraka ni satu benda yang gaib. Perkara-perkara yang mughibat ni, perkara-perkara gaib ni tidak akan diceritakan melainkan dia tu nabi. Kan? Ada tak orang tiba-tiba tu cerita ada neraka? Dia tak tahu. Melainkan dia nabi, maka dia yang akan cerita tentangnya adanya nirvana. Nirvana tu ialah kehidupan selepas mati. Kan, kehidupan selepas mati. Tapi dia orang Buddha ni menggambarkan kehidupan selepas mati itulah apa, dia mati hidup balik kat dunia. Macam kita pula kebangkitan, maksudnya lepas kita mati kita akan hidup semula di kubur, mahsyar, mizan, sirat, dan kekal di neraka ataupun di syurga. Mudah-mudahan di syurga lah. Begitu mereka sempit fikiran mereka tu ialah kehidupan kembali selepas mati itu ialah kehidupan di dunia. Kalau jahat nanti dia akan jadi anjing. Memang betul. Kalau kita tengok dekat hadis Nabi pun, kalau orang-orang yang tak solat di akhirat, maka dia akan dibangkitkan dengan kepala babi. Kan ada yang bermuka seperti binatang di akhirat nanti. Begitu itu metafora dia, tapi hakikat kita sebenarnya di akhirat itu apa yang Nabi kata itulah yang akan berlaku. Bukan metafora lah. Orang Buddha, orang-orang Hindu tu dia membayangkan ialah dulu dia ni jahat, maka bila dia hidup semula dia akan dijadikan sebagai babi. Kalau jadi manusia tu baiklah. Itu agama dia. Tapi bila Islam datang di Nusantara, orang ramai boleh terima Islam. Pasal persamaan ajaran dahulu, yang orang dahulu Hindu dan Islam tu ada persamaan, maka dia mudah menerima Islam. Satu orang di Nusantara ni orang senang nak terima. Dulu kan, zaman dulu senang nak terima. Pasal apa? Ada persamaan. Maksudnya daripada segi, bukan sekarang lah tuan-tuan, maksudnya dulu ikut kitab-kitab mereka dan sebagainya, akhirnya mereka mudah menerima Islam kerana ada persamaan dengan Islam, iaitu mereka tahu ada wujudnya syurga dan neraka, adanya Nabi yang akhir zaman akan datang bawa Islam. Maka bila dikhabarkan benda tu, maka orang boleh terima. Maka bila belum Sultan masuk Islam lagi, mereka dah ada orang Islam. Zaman para Maisuara masuk Islam, sebenarnya dah ada rakyat masuk Islam dah ada orang masuk Islam. Dan ada juga menteri-menteri baginda yang masuk Islam. Tapi bila baginda masuk Islam, lagi kuatlah Islam itu, akhirnya ramai orang yang datang memeluk Islam sebab raja dah Islam. Itu sedikit sebanyak cerita yang saya tahulah, sejarah-sejarah tu. Baik kan? Masuk dah time lah. InsyaAllah apa yang baik semua datang daripada Allah, yang tak baik tak kelemahan diri saya sendiri. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dari suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.